Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Salam perpaduan. Saya Terence Das. Dan saya Zalia Akari Ismail. Terima kasih kerana memilih kami pagi ini. Kita banyak yang telah disediakan untuk anda sebagai tatapan dalam Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ini. Kita nak mulakan juga sebenarnya perhatian anda apa yang mendapat tajuk di salah satu di laman berita RTM. Bila mana Terence dan juga para penonton, polis telah memberkas 3 lelaki yang menyamar sebagai pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia. Masalahnya, mereka ini memeras lokasi-lokasi yang tidak berlesen. Jadi jenayah atas jenayah. Jenayah yang kecil sebenarnya. Mungkin pemilik premis ke pemilik produk terlupa ataupun terlepas pandang untuk memperbaharui lesen. Tetapi yang mengetahuinya menyamar sebagai ejen Kementerian Kesihatan dan terus membuat serbuan. Dan ini merupakan salah satu taktik baru mungkin daripada sindiket-sindiket yang tidak bertanggungjawab. Kita dapat lihat di bahagian skrin apa yang dipaparkan. Pejabat Polis Daerah Serdang merupakan ibu pejabat yang mengawal selia apa yang berlaku. Mereka menggunakan vest seumpama yang boleh dipercayai mereka dari Kementerian Kesihatan sebenarnya. Jadi kalau sekali pandang dia dapat homework sebenarnya. Berkelulusan tinggi, mereka ini mengkaji akta perubatan, segala selok belok dalam KKM dan menyebabkan mereka menyebabkan mangsa ini lebih mempercayai mereka. Dan mereka pula seperti Tara cakap pakai vest, dan jadi mereka pergi ke salon-salon kecantikan. Jadi deal dekat situlah. Jadi ini bukan satu lagi yang juga sangat mengejutkan. Suspek juga telah ditahan di bawah Seksyen 385 Kanun Keseksaan dan kerana melakukan pemerasan di bawah Seksyen 170 Kanun Keseksaan. Jadi harap maklum, ini bukan era deal. Kita tidak akan lakukan deal, kita akan lakukan pengadilan, dan itu adalah apa yang akan berlaku di bawah pentadbiran baru ini. Jadi kepada yang mungkin terlupa, terlepas pandang ataupun sudah lama tidak memperbaharui lesen anda, berbuatlah demikian dengan kadar segera. Elakkan kecelaruan seperti yang berlaku pada mangsa ini. Dan seterusnya kita dapat lihat situasi yang bakal berlaku di lebuh raya utama. 171,000 kenderaan dijangka menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak ketika musim cuti. Walaupun mungkin kurang yang akan menyambut Tahun Baru Cina di sebelah pantai timur, namun ia adalah peluang cuti yang akan direbut oleh semua rakyat Malaysia. Dan ini adalah insiden-insiden yang kita tidak ingin dengar diulang tayang semula. Pada tahun 2022, 2,810 kemalangan direkodkan ketika Ops Selamat Tahun Baru Cina. Jadi kita tidak mahu angka itu berulang kembali. Semoga semua memandu dengan kadar yang bersederhana, ikut semua undang-undang yang biasanya dilakukan ketika berada di ibu kota. Tapi apabila kita balik ke kampung halaman itu mungkin adalah perasaan cemas, nak sampai awal dan sebagainya. Tapi ini adalah situasi yang biasa, jadi kita perlu bersabar. Yang penting, betul lah, bersabar, jangan potong barisan, jangan potong queue, jangan masuk emergency lane. Ini semua perkara-perkara yang sering kita war-warkan, sering kita sarankan. Kita juga pihak berkuasa yang datang ke studio untuk sama-sama memberikan peringatan kepada para pengguna lebuh raya. Dan bila cakap tentang rancang perjalanan, bukan saja pastikan kad tol itu cukup duitnya, pastikan kereta itu servis betul-betul, rehat sepatutnya. Dan bila berada di kawasan RNR, kita tahu crowd itu ataupun kumpulan pengguna lebuh raya itu begitu ramai. Jadi pastikan keselamatan kenderaan masing-masing, jangan parking sesuka hati. Banyak sebenarnya yang boleh dilakukan untuk memastikan perjalanan itu daripada poin A kepada poin B selamat bersama ahli keluarga. Ya, dan itu apa yang dijangka berlaku. Belum kira lagi lebuh raya Utara Selatan yang mungkin lebih ramai menggunakan lebuh raya tersebut. Seterusnya, pemberkasaan perpaduan masyarakat berbilang kaum intipati pemukiman anggota Menteri Kerajaan Perpaduan. Ini adalah merupakan apa yang disarankan oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, dan menterinya Ngah Ming menjelaskan hala tuju dan penetapan prestasi utama KPI di setiap kementerian turut dibincangkan. Pemberkasaan perpaduan masyarakat berbilang kaum adalah antara intipati utama dalam pemukiman anggota Menteri Kerajaan Perpaduan yang berlangsung semalam.
Dan satu lagi juga yang ingin kami kongsikan dengan anda pada pagi ini, bagaimana pengeluaran KWSP, nasib pencarum perlu dipertimbang dan sekarang kerajaan mencari jalan alternatif lain. Sebab ini merupakan dua spektrum sebenarnya perbincangan di sini. Satu, bila mana pencarum mengatakan ini wang saya dan saya perlukan sekarang. Tapi untuk melihat pada masa akan datang, ini juga akan memberi kesan kepada apa yang anda boleh keluarkan ketika bersara nanti. Ya, dikira anda memerlukan lebih kurang RM600,000 untuk bersara jika diambil kira kadar inflasi yang berterusan dari tahun ini sehingga mungkin 20 tahun akan datang. Jadi sekiranya penaklukan dibuat dengan teliti, anda akan mendapati bahawa jumlah yang ditabungkan apabila anda perlu bersara ketika berusia 60 tahun nanti haruslah cukup RM600,000. Itu adalah apa yang dikeluarkan oleh KWSP sendiri. Jadi malangnya ramai rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan sebegitu dan kerajaan akan perlu mencari alternatif lain untuk menampung kehidupan mereka yang berada dalam golongan ini. Antaranya adalah apa yang kita bakal bincangkan, iaitu penyusunan semula program-program bantuan seperti yang akan digunakan oleh kerajaan, satu mekanisme baru untuk meringankan beban sara hidup rakyat, iaitu sumbangan tunai ramah fasa 1 yang diawalkan berbanding bulan Mac pada tahun lalu. Penerima menerima bayaran mulai esok dan ini juga termasuk pendekatan baru untuk memberikan bantuan rahmah juga kepada murid-murid sekolah. RM150 setiap seorang setahun. Dan semua ini berkaitan bagaimana usaha kerajaan untuk meringankan beban masyarakat dan juga usaha untuk menangani kos sara hidup. Itu juga akan kami bawakan kepada anda dalam salah satu perbincangan yang kami bawakan untuk anda dalam Selamat Pagi Malaysia untuk pagi ini. Baik, kita akan berehat seketika dan